Hi guys, so hari ini kita nak belajar sejarah Form 5 iaitu bab 7, tajuk 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Sebelum tu korang boleh buka muka surat 148 dan 149. Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Kalau korang nak tahu apa langkahnya, korang boleh tengok ke next video. Langkah pertama ialah akta bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Akta bahasa kebangsaan dinilai sebagai kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui pergubernaan undang-undang. Pada tahun 1997, akta ini diperkenalkan. Akta ini dinilai sebagai Akta 32. Akta ini telah digubah di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pada 1 Julai 1971, akta ini mula dikuatkuasakan. So, langkah yang seterusnya ialah bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai alat komunikasi dalam pelbagai urusan. Contohnya di kementerian, di jabatan kerajaan. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Saya bersama Almi Fazli dari kelas 5B Syarif. Almi, berikan cara Almi berikan cara untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Cara untuk memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan adalah pembukaan sekolah menengah kebangsaan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Antara sekolah yang ditubuhkan ialah Sekolah Alam Syah, Sekolah Seri Puteri dan Polis Sultan Abdul Halim. Usaha ini bermalamatkan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Terima kasih, Almi. Okey, seterusnya ialah penubuhan UKM sebagai Pusat Keilmuan Bahasa Melayu. So, korang tahu tak UKM tu apa? UKM tu Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM ni wujud pada 18 Mei 1970. UKM ni dia macam pusat pengajian tinggi awam pertama kat Malaysia ni. So, dia memperkenalkan pelbagai jurusan dan bidang kursusnya dalam bahasa Melayu lah. So, institut ni menjadi tumpuan bagi para pendidik, karyawan, sastrawan, budayawan dari dalam dan luar negara. So, agak hebatlah UKM ni. Seterusnya, saya bersama dengan adik Farid dari kelas 4C. Farid, berikan apakah peranan DBP? DBP memainkan peranan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui usaha berikut. Yang pertama ialah menerbitkan buku dan majalah serta risalah. Yang kedua, menganjurkan seminar dan bengkel. Yang terakhir ialah menganjurkan pelbagai aktiviti bersempena dengan mingguan dan bulan bahasa kebangsaan. Terima kasih. Selamat tinggal. Secara umumnya, perkenalan akta bahasa kebangsaan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pendidikan, pelaksanaan sistem pendidikan berdasarkan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBD sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa
perpaduan negara. So, kat sini je lah yang kami ingin bentangkan. Harap bermanfaatlah bagi korang semua. Bye-bye.